Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Syukur kita kehadrat Allah SWT dengan limpah kurnia yang dapat kita bersama lagi pada pagi yang diberkati ini. InsyaAllah kita akan menyambung perbincangan pembacaan kitab kita. Kita menggunakan kitab Idahul Bab li Muridin Nikah bis Shawab karangan Syekh Daud Al-Fatani. InsyaAllah kita masuk dalam perkara yang sunat dalam perkahwinan, iaitu perkara sunat dalam perkahwinan itu amat banyak. Sebahagiannya dimulakan dengan meminang. Maka sunat ia meminang perempuan jika bukan perempuan itu isteri orang atau masih dalam iddah orang lain dan bukan dalam pinangan orang yang sudah diterimanya. Okey, ini menjelaskan kepada kita ada tiga kumpulan perempuan yang tidak boleh dipinang. Iaitu yang pertamanya isteri orang. Confirm lah kan, isteri orang. Macam mana perempuan tak boleh berkahwin lebih daripada seorang. So isteri orang kita tak boleh nak kahwin dengan dia. Kemudian mereka yang masih di dalam iddah perempuan sama ada kematian suami ataupun bercerai hidup dengan suaminya. Bagi yang bercerai dengan talak raj'i, maka masih ada iddah yang perlu dijalani dan dalam tempoh iddah itu haram kita untuk meminangnya. Okey, perinciannya kita akan sebut nantilah. Dan kemudiannya perempuan yang sudah pun dipinang oleh orang lain. Maknanya perempuan ini tidak jelas. Yang kita tahu ada orang pinang perempuan tu, yang perempuan tu belum bagi jawab sama ada dia menolak ataupun dia menerima. Kalau dia menerima, dah tentulah kita tak boleh nak pinang dia. Tetapi kalau dia menolak dan sudah pun dinyatakan dia menolak pinangan tu, maka boleh kita pinang setelah tolakan itu dibuat secara rasmi. Okey, haram disebut secara jelas pinangannya jika perempuan itu berada dalam talak bain. Maknanya dalam ketika perempuan itu ditalak dengan talak bain, talak yang tidak boleh rujuk kembali, sama ada talak khulu', talak fasah, okeylah, talak yang tidak boleh rujuk, dan juga talak tiga. Adalah beberapa pembahagian talak bain ni, sama ada bain sughra atau bain kubra. Maka perempuan-perempuan begini boleh dipinang, tetapi tidak boleh dinyatakan secara jelas. Tak boleh terang-terangan begitu. Dan demikian juga haram meminang secara sindiran bagi yang berada dalam talak raj'i. Bagi talak bain boleh kita sindir-sindir begitulah, atau menggunakan bahasa kiasan. Tetapi bagi yang talak raj'i yang boleh rujuk, kerana perempuan yang sudah yang sudah ditalak dengan talak raj'i ni, dia masih hak suami dia. Bukan hak dia untuk menentukan boleh rujuk tak boleh rujuk. Suaminya yang menentukan sama ada dia nak rujuk atau tidak isterinya. Maka kalaulah sekiranya kita sindir-sindir dia, kita nak pinang secara berkias dengan perempuan tu, perempuan tu pun rasa seronok dah, tapi akhirnya suaminya pula merujuk dia kembali.
Ini akan jadi satu masalah besar. Bila bila dia dah menaruh harapan, akhirnya suami dia rujuk dia balik. Ini timbulnya. Islam nak jaga benda tu, jangan berlaku benda-benda yang tak ada gini, mungkin berlaku pergaduhan dan sebagainya. Maka Islam haramkan kita menyatakan sindiran atau kiasan pun terhadap perempuan yang ditalak raj'i. Berbeza dengan talak bain yang tidak ada harapan untuk suami merujuknya. Jadi statusnya sama dengan orang lain. Orang lain pun boleh pinang, tapi secara sindiran lah, tak boleh terang-terang. Begitu juga dengan bekas suami itu. Okey. Bekas suaminya kalau nak ni pun nak kembali pun kena akad nikah baru juga. Okey, dan haram meminang atas pinangan orang lain yang sudah diterima pinangannya melainkan dengan izinnya. Itulah maknanya apatah lagi pinangan tu sudah diterima, memang haram orang lain pula masuk meminang. Kecuali izinnya itu maknanya dia menyatakan walaupun dia terima, tetapi kemudiannya dia beritahu dia tak nak dah, dia tak nak dan dia izinkan orang lain untuk pinang dia. Okey, itu tak ada masalah lah. Maknanya dia menarik balik penerimaan yang awal dia tu. Dah haram meminang atas pinangan orang lain sudah terima. Okey. Tetapi jika tidak diterima pinangannya dan telah ditolak pinangannya, maka tidak haram meminangnya. Okey. Dan sesiapa yang diminta pandangan oleh orang yang meminang atau yang lainnya yang ingin bernikah dengannya, maka wajib disebutkan kejahatan yang sebenarnya supaya dapat dielakkan bernikah dengannya. Ini salah satu situasi yang dibenarkan mengumpat lah. Maknanya bila orang nak meminang seorang gadis dan dia bertanya kepada kita hal keadaan perempuan yang nak dipinangnya itu, maka menjadi tanggungjawab kepada kita untuk menyatakan kebenaran apa yang situasi sebenar gadis itulah, setakat yang berpatutan. Setengah-setengah kitab dia memperincikan hukum ini dengan menyatakan hendaklah diterangkan secara yang kasar saja. Maknanya setakat yang boleh dipahami, tak payah detail sangat pula kan. Tapi tidak boleh bercerita sesuatu yang dia tak ketahui ataupun apatah lagi mengada-ngadakan cerita. Maknanya kena ceritalah. Kalau boleh guna bahasa yang baik. Contohnya orang tanya macam mana perempuan tu minah ni, macam mana, kita cuma kata kalau ada orang lain, cari orang lain dululah. Sebut gitu pun okey lah. Tak semestinya kita nak jaga keaiban minah ni, tetapi tidak kita membuka aibnya dengan sehabis buka lah. Mana cukup kita kata kalau ada perempuan lain, carilah perempuan lain dulu. Macam tu, untuk mengelakkan satu yang keburukan yang lebih besar berlaku. Dan sunat mendahulukan khutbah sebelum meminang seperti dibacakan. Ini bagi wakil pengantin lelaki itu ketika dia nak masuk minang, dia memulakan dengan dia kata bismillah. Ini contoh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum binafsi bitaqwallah. Amma ba'du faqad ji'tukum khutiban karimatukum fulanah. Adapun kemudian daripada itu, maka sungguhnya datang aku akan kamu kerana meminang anak kesayangan kamu si fulanah. Itu mukadimah. Ialah contoh dalam kitab fiqh ni macam itulah kan. Kita gunalah bahasa kita nak pantun nak apa ke. Okey, kemudian wali membaca khutbah seperti katanya, lastu bimarghubin anka, sesungguhnya tiada aku gemar daripada pinangan engkau. Ini jika dia ingin menolak pinangan tersebut. Okey.
sedap bahasa fiqh untuk menolak pinangan macam tu. Dan sunat membaca khutbah ketika akad seperti wali membaca atau suaminya atau lainnya daripada keduanya. Okey, kemudian adalah contoh-contoh khutbah yang begini panjang, saya ingat tak perlulah kita baca. Siapa yang ada kitab ni boleh tengok, dan ini contoh yang tak semestinya setiap kalimah tu kita ambil. Okey, kemudian dan demikian lagi sunat wali atau orang lainnya berkata sebelum akad, uzawwijuka ala amarallahu bihi min imsakin bima'ruf atau tasrihun bi ihsan. Aku nikahkan engkau atas dasar perintah Allah daripada tahannya, pegangnya dengan cara yang baik, ataupun engkau lepaskan dengan cara yang baik. Ini ayat Allah SWT lah yang kita ungkapkan berkaitan dengan pasangan suami isteri itu. Dan sunat menyebut mas kahwin ketika ijab dan qabul, sama ada oleh wali atau orang lain yang mengakadkan nikah, seperti berkata zawwajtukaha bikaza, aku nikahkan engkau dengan dia dengan mas kahwin sekian banyak. Maknanya sunat disebut ketika akad. Kalau tak sebut sah, tetapi yang dia wajib membayar mahar misil. Okey. Maka jawab mempelai, qabil tu nikahaha ala hazas sadaq, aku terima nikahnya dengan mas kahwin ini. Okey. Dan jika berkata yang mengakad nikahnya itu, aku nikahkan engkau akan dia dengan mas kahwin 1000 dirham, maka jawab mempelai, aku terima nikahnya, tanpa menyebut mas kahwinnya, maka sah nikahnya. Tiada wajib mahar musamma, cuma wajib mahar misil. Bila dia jawab aku terima nikahnya je, tanpa sebut aku terima mas kahwin ni berapa-berapa, maka wajib mahar misil. Tak wajib mas kahwin yang disebutkan tadi. Okey, dan demikian lagi sunat bahawa mas kahwin itu jangan kurang daripada 10 dirham dan jangan lebih daripada 500 dirham. Okey, ini tak ada apalah, ini cuma ketika itulah zaman pakai dirham tu, lebih kurang gitulah dianggarkan. Tetapi ia nak menunjukkan mahar ni mesti sesuatu yang berharga. Biar ada hargalah. Dan jangan terlalu mahal sangat, kerana Nabi mengaitkan keberkatan suatu perkahwinan itu dengan mudahnya. Termasuk dalam mudahnya itu adalah murahnya mas kahwinnya, tidak terlalu mahal, bermewah-mewah sebagainya. Dan siapa yang berhak menentukan itu hak perempuan lah yang nak menentukan. Pernah Sayyidina Umar dalam pemerintahannya sebagai khalifah bercadang untuk menghadkan jumlah mas kahwin. Lalu ditegur oleh seorang sahabiah bahawa Allah mengharuskan penetapan mas kahwin itu mengikut kehendak perempuan. Atas dasar apa pula khalifah nak hadkan? Lalu Sayyidina Umar akhirnya mengakui dia silap dalam urusan itu. Maknanya sebaiknya pemerintah tidak menghadkan jumlah maksima sesuatu mas kahwin itu. Namun begitu, bagi pengantin perempuan itu, kalau boleh janganlah meletak terlalu mahal sehingga menyebabkan perkahwinan itu menjadi terlalu susah, hingga menimbulkan berbagai masalah yang lain pula. Okey, dan demikian lagi sunat menghadirkan beberapa orang yang soleh dan ulama ketika akad sebagai tambahan daripada saksi dan walinya. Okey, kalau dalam majlis akad itu, kalau ada ramai orang-orang alim, orang masjid, orang apa dan sebagainya yang kita yakin mereka itu baik,
ajak mereka menyaksikan tambahan kepada saksi dan wali yang sedia ada yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan kalaulah sekiranya wali dan saksi yang ditentukan itu kita tak tahu, wallahu alam, mungkin ada masalah tentang status keadilan mereka dan sebagainya itu, maka akan ditampung oleh orang soleh ini. Maka bukan nyaksi saja, tetapi dia juga menjadi saksi tambahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu setakat zahir yang kita mampulah. Dan demikian lagi sunat mengiklankan pernikahan. Jangan disembunyikannya, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'linin nikah", iklankanlah pernikahanmu. Tak salah, tetapi Nabi tak sukalah perkahwinan secara senyap-senyap. Ini selalunya nikah kali kedua lah kot, ataupun adalah sebab-sebab yang tentu menyebabkan mereka tak sanggup untuk orang ramai tahu pernikahan mereka, walaupun sah tetapi tidak digalakkan sama sekali. Kerana konsep dan hikmah perkahwinan itu adalah untuk semua orang mendoakan keberkatannya dan mereka faham dan tidak timbul sebarang fitnah selepas akad nikah tersebut. Maka sebaiknya diiklankan kepada seluruh masyarakat dan masyarakat setempat. Kemudian sunat dilaksanakan akad nikah itu di dalam masjid pada bulan Syawal dan pada awal pagi hari Jumaat, dan sunat pula bersetubuh pada bulan Syawal. Ini tak apalah, dia sunat je. Bulan Ramadan tidak digalakkan sangat kerana takut masalah lah, masalah bulan Ramadan ni. Jadi eloknya bulan Syawal. Makna kalau musim-musim PKP ni, kalau boleh tangguhkan dulu sampailah selepas raya. Okey, dan demikian lagi sunat nikah di masjid. Sunat diadakan dalam masjid dengan syarat tidak berlaku sebarang fitnah, dan kita boleh jaga adab-adab dan hukum hakam masjid. Bukan saja pengantin, tapi mereka yang menghadirinya. Kalau timbul macam-macam masalah, hukum langgar, aurat tak tutup dan sebagainya, maka lebih afdal buat di rumah aja. Okey, kemudian sunat mendoakan bagi suami isteri selepas akad nikah dengan katanya, "Barakallahu laka wa barik alaika wa jama'a bainakuma fi khair." Semoga Allah memberkati kamu dan memberi berkat atasmu, dan dihimpunkan antara kedua kamu dengan kebaikan. Okey, itu beberapa perkara yang disunatkan menjelang kita nak mengadakan satu akad nikah atau perkahwinan itu. Dan itulah diakhiri dengan doa kepada bakal pengantin, yang sepatutnya itulah menjadi hadiah yang paling bermakna kepada mempelai atau pasangan itu, berbanding dengan hadiah berkotak-kotak yang kita bawa dan sebagainya. Tak ada masalah nak bawa hadiah tu, tapi kalau bawa hadiah tanpa doa dan sebagainya, tidaklah memberi makna yang lebih besar berbanding dengan pasangan ataupun mereka yang datang dan mendoakan keberkatan di dalam perkahwinan tersebut. Jadi mudah-mudahan kita dapat beramal dengan apa yang disebutkan oleh tuan guru kita ini, dan mudah-mudahan perkahwinan yang kita langsungkan, yang merupakan satu titik tolak kepada satu kehidupan yang lebih panjang hingga membawa kepada akhirat,
kepada alam akhirat menjadi satu perkahwinan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti dulu. Yang baik itu daripada Allah, segala kesilapan dan kelemahan saya sebagai manusia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.